Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi pada minggu ini. Okey, kita tengok apa itu simpanan dan pelaburan kan. Kita dah buat penyelesaian masalah semua dah kita dah buat. Okey, kita masuk pada 5.2 pengurusan kredit dan hutang. Okey, macam mana kita nak urus kredit dan hutang kita? Okey, standard pembelajaran pada hari ini menjelaskan maksud kredit dan hutang dan seterusnya menghuraikan pengurusan bijaksana tentang kredit dan hutang. Okey, tengok. Okey, kredit merupakan satu perjanjian kontrak antara pembekal, bank atau institusi kewangan dengan peminjam. Okey, peminjam perlu membayar balik pinjaman yang dibuat dalam tempoh tertentu. Kredit ialah satu kemudahan penangguhan bayaran yang diberikan oleh pembekal kepada pengguna. Kemudahan kredit yang biasa ditawarkan, kemudahan kredit yang biasa ditawarkan ialah kad kredit. Okey, banyak kredit ni bukan setakat kad kredit. Okey, dia ada pinjaman perumahan, pinjaman, okey, itu semua kredit tu. Maksudnya dia bagi kamu buat hutang lu. Jadi jadi kredit ni sebenarnya menggunakan duit yang kita belum ada. Bukan kita tak ada, kita belum ada. Kita mungkin akan dapat kan. So kita bekerja kan. Sebab nak dapat kredit ni selalu tengok lah slip gaji apa semua tu. So dia tengok kita bekerja okey, so dia akan bagilah, dia bank akan berani bagi kita untuk kita gunakan dia punya khidmat kredit dia tu. Okey. Hutang merupakan pinjaman yang belum dilunaskan. Jika satu urus niaga berlaku dengan menggunakan kad kredit, maka penggunaan kad kredit itu dikira sebagai hutang. Itulah. So bila kamu tengok tu bila nanti kalau kamu ada pakai kad kredit kan, atau hutang beli kereta, beli rumah, ada yang saya hutang tu. So kalau kamu tengok dia punya bil tu kan, ada berapa yang kita belum bayar lagi tu dia hutang lah. Okey. Bagi pengguna yang telah menggunakan kad kredit dalam suatu transaksi urus niaga, bank akan membayar dahulu kepada penjual dan pengguna akan membayar semula kepada bank dalam suatu tempoh tertentu. Kan? Okey, kamu dah ni kan, kamu mesti biasa je Shopee ni kan, nak time sekarang ni buka Shopee lagi banyak daripada buka PDPR kan, macam-macam beli pantang ni. Betul lah kan, kadang-kadang tu sekarang pula Shopee ni dia ada bagi contoh macam yang 3,000 kan, dia punya macam dia guna dulu, tu pun kredit juga tu kan. So dia bagi dulu kita ni, dia bayarkan dulu dekat dia punya vendor tu atau seller tu. So nanti kita pula bayar dengan dia. So bila kita ni adalah service charge dia tu. Jadi kalau tengok macam mana, apa yang berlaku sekiranya pengguna gagal atau lewat membayar semula kepada bank dalam tempoh yang ditetapkan. Tengok macam mana pula. Okey. So apa kamu rasa kalau dia lewat bayar? So selalunya kalau ni dia ada charge lah. Dia kalau kamu contohnya kredit ni sebenarnya katakan dia dikira 1 bulan. So kamu beli gunakan kredit pada bulan ni, sebelum masuk bulan depan kalau kamu bayar semua dia tak ada charge lah. Kalau kamu bulan depan baru kamu dah habis tempoh dia baru kamu bayar, so dia ada charge lah. Kalau kamu tangguh lagi pembayaran tu, so dia ada lagi dia punya charge lewat. Macam-macam. So tu yang ada yang masalah, ada yang muflis kerana kad kredit ni. Cukup menakutkan. Okey, tengok. Jadi oleh itu kamu haruslah bijak. Jadi kamu kena ada belanjawan peribadi.
Okey, apa itu belanjawan peribadi? Ialah anggaran pendapatan dan perbelanjaan seseorang individu untuk satu tempoh tertentu. Amalan membuat belanjawan peribadi dapat membantu individu merancang perbelanjaan secara berhemat, mengelakkan perbelanjaan secara boros dan juga menggalakkan sikap menabung. So, belanjawan peribadi tu maksudnya kamu kena kira lah bulan-bulan tu berapa yang kamu perlu guna, berapa yang kamu perlu simpan. Kena tahu tu. Kamu kena tengok dulu. Okey, tengok pada bulan ni kamu guna untuk bil ke untuk apa. So, kamu kena kira berapa yang kamu selalu guna dalam masa sebulan. So, berapa yang kamu boleh simpan ataupun kamu menabung. Okey, yang selebihnya tu lah barulah kamu boleh shopping. Okey. Ya. Okey, pengurusan kredit dan hutang yang bijaksana macam mana ni? Okey, yang pertama, jelaskan bayaran dalam tempoh yang ditetapkan, macam saya kata tadi, kan, oleh bank untuk menikmati tempoh tanpa faedah. So sebelum dia jadikan sebulan tu, dia tarikh yang sepatutnya kamu bayar tu, katakan kamu set dia punya tu 25 hari bulan. So kamu bayar sebelum 25 hari bulan, so tak ada charge lah. Okey, seterusnya, sentiasa membuat bayaran penuh, sebaik-baik sahaja mendapat penyata kerana pembayaran minimum dikenakan faedah dan cas bayaran lewat. Okey, so bila naik bulan depan, so kalau dia dah keluar punya bil tu, kamu bayar semua, kan, berapa ratus kat itu semua bayar semualah. So kamu jangan bayar minimum. Bayar minimum tu sama je macam kamu bayar cas dia saja, kan, nanti bertambah. Okey, seterusnya, menyediakan belanjawan atau rekod kewangan supaya mudah untuk menilai keadaan kewangan sendiri. Macam tadi lah, buat belanjawan tadi kan, macam saya kata tadi, kamu kena tahu berapa yang kamu pakai dalam sebulan, kan, berapa yang kamu perlu menabung. Mesti ada buat belanjawan. Okey, sampai sini saja. Okey, tak apa, nanti kita tengok dulu uji diri ni, nanti kamu tolong buat. Okey, Cik Nelly ingin memiliki kad kredit. Beliau telah memenuhi syarat kelayakan untuk menjadi pemegang kad kredit. Macam saya kata tadi kan, dia pakai, dia tengok slip gaji, kalau okey lah, so dia akan bagilah kamu kad kredit. Namun beliau risau kerana ramai orang muflis disebabkan kad kredit. Apakah nasihat anda kepada Cik Nelly untuk mengatasi kerisauan beliau? Kamu agak apa dia? Inilah dia punya nasihat-nasihat dia sebenarnya. Ini dia. Ini dia nasihat dia. Okey, seterusnya, Puan Suzy membeli sebuah peti sejuk yang RM3,400. Beliau kekurangan wang tunai sebanyak RM1,000 dan membayar baki tersebut dengan menggunakan kad kredit. Daripada situasi Puan Suzy ini, kenal pasti apakah kelebihan pembayaran dengan menggunakan kad kredit. Okey, apa kelebihan menggunakan kad kredit? Okey, kad kredit macam itulah. Tadi kan, kita boleh sebelum kita ada duit, so kita boleh beli dulu, kan. Nanti bila ada duit baru kita bayar. So nanti bank akan bayar dulu, kemudian kita akan bayar dekat bank. So kamu pandai-pandailah buat ayat macam mana. Okey, B, bagaimanakah Puan Suzy boleh mengelakkan daripada dikenakan cas tambahan semasa membayar pembayaran hutang kad kredit? Okey, macam saya kata tadi, yang pertama tu, mestilah jelaskan bayaran dalam tempoh yang ditetapkan oleh bank untuk menikmati tempoh tanpa faedah. Itu jawapan dia. Okey, boleh? Okey, nanti kamu cuba buat dan selesaikan. Okey, sampai di sini dahulu saya punya celoteh. Bukan celoteh, kita punya PDPR pada minggu kali ini. Okey, kata akhir daripada saya, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu sentiasa menolong saudaranya. Okey, jadi maksudnya, okey, dalam PDPR kamu ni, tolonglah kejut-kejut kawan-kawan kamu yang masih tidur tu dan join saya punya PDPR. Boleh ya? Kita punya semangat. Kan dah tak lama dah kita nak lebih kurang 3-4 bulan lagi kita akan
Kalau ikut jadualnya kita akan ni lah, exam M4 lah. Awal dia exam M4 awal daripada SPM, kamu kena ingat tu. Okey, sekian dahulu. Assalamualaikum dan terima kasih.